forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Seri Azalina mengulas tentang isu anti lawak parti, terutama kepada 5 MP yang telah memberi sokongan kepada PM Anwar Ibrahim. Sokongan ahli parlimen pembangkang kepada PM tidak langgar Akta Anti Lawak Parti. Saya baca detail sikit. Akta Anti Lawak Parti bermaksud betul-betul lompat parti. Kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan Akta Anti Lawak Parti ini pada sesi lepas, penekanan lebih kepada meninggal parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Tapi hari ini mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti. Kita tahu, kita dengar kupasan dari beliau. Di akhir kita komen macam biasa. Politik tidak stabil dan tidak beri manfaat kepada rakyat. Dan saya percaya atas sebab itulah 5 ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional Pembangkang, mereka menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan tadi Wabi Azhar sebut tentang akta lompat parti dan sebagainya. Tentulah rakyat di luar sana ingin bertanya, bagaimana sokongan yang mereka berikan ini? Adakah mereka hilang kursi sebagai ahli parlimen, ataupun adakah ini boleh dianggap satu strategi lompat parti yang baru berdasarkan undang-undang yang sedia ada? Dia akta lompat parti itu lompat parti. Ya. Saya ingat saya buat 2 private members bill tapi ditolak lah sebab kita nakkan perception bahawa yang kursi itu kursi parti, bukan kursi individu. Jadi bila akta lompat parti ini dibawa oleh kerajaan sebelum, semua ahli parlimen bersetuju nak buat pindaan pada perlembagaan sebab perlembagaan ini membenarkan kita kebebasan untuk bergerak. Ya. Kalau tak ada akta lompat parti, tak ada pindaan perlembagaan, memang ahli-ahli parlimen boleh pergi mana-mana blok menyokong. Dan ini menyusahkan rakyat. Jadi semua bersetuju. Tapi saya dah minta recall proceedings lah. Maknanya kalau pun dia nak tinggalkan parti ke masalah disiplin, kursi itu boleh dipelenggayakan balik. Tetapi kita buat referendum kepada pengundi. Tapi kerajaan masa tu tak bersetuju. Masa tu Menteri Undang-Undang tu, Speaker hari ini Dewan Negara. Dan kerajaan kita duduk bahawa dalam jawatankuasa pilihan khas, Special Select Committee, kita bincang. Semua wakil parti masa tu bincang. Dan kita bincang macam mana senario sedemikian. Dan dalam perbincangan tu, saya masih ingat lagi. Saya rasa sejak kebelakangan ni banyak komen pada kami yang terlibat dalam jawatankuasa tu. Bila kita bincang tentang mereka yang memberikan sokongan tapi dia tak lompat, adakah dikira sebagai lompat? Ya. Keputusan pada kerajaan tidak. Dia kata pada mereka, lompat tu ialah bila dia betul-betul tinggalkan parti. Itu sebab hari ini saya tengok dan saya pun beritahu pada rakan-rakan kabinet, isu dia ialah kalau dia buat apa pun tindakan sebab dia nak membentuk kerajaan dan nak membagikan Fahmi jadi Perdana Menteri. Ya. Fahmi tak cukup nombor lah. Dia nak jadi Perdana Menteri di kadang dia 112. Dan Fahmi janjikan bulan, bintang, matahari, segala-galanya nak jadi Perdana Menteri. Ya. 112. Jadi dia tak cukup 3, 4, 5. Dan dia janji saya bagi ni, begini. Dia belum lagi jadi Perdana Menteri. Dia dapat, mungkin orang boleh kata ini rasuah. Sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Ya. Tapi kalau Perdana Menteri dah Perdana Menteri, dengan sokongan 149, lagi 5 tu untuk apa? Itu sebab bila mereka memberi sokongan, mereka berkata saya masih dalam parti saya, tetapi saya nak menyokong semua dasar-dasar yang membawa kepada perpaduan, dasar-dasar kepada pembangunan, dan sebagai balasan saya nakkan supaya kerajaan melihat bahawa sebagai parti pembangkang saya berkemampuan untuk mendapat sokongan daripada kerajaan. Jadi mereka kekal sebagai ahli parti mereka, ahli parti dan juga pembangkang. Tapi tertakluklah pada parti mereka. Kalau parti mereka nak buatkan tindakan sebagaimana. Macam parti saya, kami ada syarat tertentu bila orang tu bertanding. Tapi isu di sini, Dr. Sam, saya selalu nak tekankan yang banyak orang lupa bahawa bila bercakap tentang CSA, bila bercakap tentang mana parti politik boleh mendapat. Kalau kita ingat dulu-dulu masa saya pernah jadi pembangkang PRU ke-14, kami pun tak dapat peruntukan. Kami pun tak boleh masuk kepada premis kerajaan yang memerintah. Macam-macam tak dapat. Tapi isu di sini, kalau kita menjadi kerajaan gabungan, maka bolehlah parti tersebut dan ahli politik mereka, Dewan Rakyat khasnya, berkecimpung dan mendapat bantuan. Tapi sekarang ni, peluang tu ada sebab Yang Mak bila dia berucap dalam Parlimen, banyak kali dia kata boleh bercakap dengan Yang Mak Timbalan Perdana Menteri kedua untuk membincang. Dan bila bincang tu mungkin mereka akan sign perjanjian. Dan perjanjian ni mungkin akan diberi maklumat pada semua orang. Jadi tak ada isu yang bawa lari ahli parlimen,
ada yang tuduh menggertak, ada tuduh merasuah dan macam-macam tuduh. Itu sebab pada saya dalam bab ni, isu lompat parti tu bila kalau kita baca perbahasan untuk mewujudkan akta lompat parti ini pada sesi yang lepas, penekanan lebih kepada meninggalkan parti yang dia bertanding atas tiket parti tersebut. Dan hari ini mereka mengatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Jadi parti itu berhak untuk melakukan tindakan disiplin kalau mereka nak. Itu antara dia dengan parti dia. Itu yang saya nak terangkan. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah dia bukan lompat parti. Dia memberi sokongan dan kerajaan sudah dibentuk. Ya. Baik, itu satu penjelasan yang sangat jelas supaya tidak ada lagi cakap-cakap di belakang tentang isu ini. Namun Wabi Fahmi, 2024 ini tahun yang sangat penting bagi kerajaan perpanduan madani. Kerana setelah setahun kita lihat Perdana Menteri telah pun mengurus politik stabil, ada kerangka ekonomi yang jelas. Jadi bagaimana perancangan Kementerian Komunikasi untuk menjelaskan kepada rakyat segala inisiatif dan ikhtiar yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kefahaman sehingga ke peringkat akar umbi. Sebab kita tahu dalam kerajaan adanya JECOM, adanya Stratcom. Jadi kalau orang masuk boleh sesat. Jadi mungkin boleh jelaskan tentang isu ini supaya rakyat dapatkan maklumat dan fakta yang jelas. JECOM dan Stratcom bukan bawah saya. Ya. Itu kita. Sebelum ni saya selalu kena pukul, selalu kena marah, selalu kena maki. Sebab dia, semua orang ingat JECOM dengan Stratcom ni bawah saya. Betul. Kesian staff saya macam Firdaus yang duduk kat sini. Kesian dia kena pukul. Tapi saya okey je tengok dia kena pukul. Tak ada masalah. Yeah. Saya pun kadang-kadang. Jadi, dia tapi bawah KKD, kita ada Jabatan Penerangan. Dan dalam Jabatan Penerangan, kita ada 1,878 komuniti madani. Di peringkat akar umbi 1878. 78. Oh. Ya, jadi kita ada di seluruh negara. Belum semua dibentuk, telah dibentuk tapi dalam proses. Ya. Dan komuniti madani ini dia akan bertindak untuk membantu menyelaras, menyampaikan maklumat sampai ke peringkat akar umbi dasar kerajaan sampailah ke bawah. Sebab kita tengok hari ini cabaran kita adalah audience berbeza, cara mereka berkomunikasi berbeza. Dan ada setengah tempat mungkin kita boleh secara online. Setengah tempat mungkin kita sesuai pakai TV. Setengah tempat kita kena duduk minum kopi. Ya. Jadi memahami keadaan itu, jadi kabinet dah putuskan, kerajaan dah putuskan, kita bentuk komuniti madani. Dia sama macam dulu, kita ada komuniti Satu Malaysia, komuniti Harapan Malaysia, tapi kali ini saiznya lebih besar. Dan mereka akan bantu Jabatan Penerangan. Masa yang sama saya lihat setiap kementerian ada peranan untuk pastikan mesej yang ingin mereka sampaikan kepada rakyat tu, itu adalah dalam bentuk yang rakyat mudah untuk hadam dan kita boleh kata lebih kurang berkhasiat untuk mereka. Saya bagi contoh, kalau bagi KKD, salah satu fokus kami adalah isu telekomunikasi. Jadi internet yang baik, internet yang murah, internet yang laju, internet yang stabil. Jadi benda inilah yang akan menjadi fokus dari segi teknikal. Alhamdulillah, bulan ke bulan, dapatan daripada Jabatan Perangkaan menunjukkan harga internet di Malaysia semakin berkurangan. Mungkin telco tak suka tapi rakyat gemarlah. Okey, tuan-tuan, komen saya satu je lah sebelum ni kita duduk dengar lah Haji Adin cakap dah cukup jumlah. Tak tahulah bila dah cukup jumlahnya. Baru kita dengar juga dia orang cakap Haji Adi lah, Tuan M kata Dr. Sam bakal PM ke-11. Tapi tak tahulah berapa jumlah dia. So kita duk tunggu juga bila Dr. Sam tu nak bakal jadi Perdana Menteri 11 tu. Sebab yang kita tahu geng-geng PM ni semua dah duduk berkobar dah dekat TikTok tu kata Dr. Sam akan jadi PM 11. So kita tunggulah bila tarikh dia, mungkin 31 Ogos ke 45 Ogos. Akhirnya tuan-tuan, mari terus menyokong kajian bodoh PM Ibrahim. Assalamualaikum.